Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kini kami sampai ke kawasan Calon Dun Lamag yang diwakili oleh saudara Sairin, di mana Parti Perpaduan Rakyat Sabah menentang ahli Parlimen Kinabatangan, iaitu yang juga pada hari ini bertanding di Dun Lamag, iaitu Datuk Bong Mokhtar Radin. Jom. Timbak jadi timbak. Telepon boleh ya? Iya. Kita merdeka setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Yang bersatu dan maju, bumi bertuah, hasil melimpah. Sayang pada Malaysia. Di sini kami berhimpun, penuh dengan suka duka. Kami berjanji bersama selamanya, Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Tepuk tangan. Bait yang kedua. Lamag kampung tercinta, penuh dengan flora fauna. Mari bersama dukungi perjuangan Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Oke teman-teman, kita ulang lagi sekali teman-teman untuk menaikkan semangat kita dalam kita memperjuangkan, sama-sama mendukung perjuangan Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Oke, kita ulang sekali lagi. Di sini kami berhimpun, penuh dengan suka duka. Kami berjanji setia selamanya, Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Oke tuan-tuan, jadi nanti tuan-tuan kalau calon kita dapat menangkap sudikatannya, barangkali calon kita berulas. Oke, penuh dengan suka duka. Namun kita sanggup bersama-sama semata-mata mendukung perjuangan Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Oke tuan-tuan dan hadirin sekalian, seterusnya kita menjemput dan persilakan calon kita, Saudara Sairin Abdul Rahman, untuk menyampaikan ucapan dalam majelis ini. Dipersilakan. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih pengacara majelis yang dihormati pengurusi Parti Presiden Parti Perpaduan Rakyat Sabah, Datuk Seri Arsyad Mu'anaf, dan yang dihormati Persihat Parti Mr. Ho,
serta rombongan, tuan-tuan dan puan-puan, para penganalisis politik mungkin yang ada di luar sana. Terima kasih karena sudi memberi liputan kepada kami, dan pegawai-pegawai kerajaan yang mana sudi juga memerhati keadaan keselamatan kami dalam masa PKP. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih karena komitmen yang diberikan. Walaupun keadaan kami kalau kita tengok memang tidak seperti mungkin yang tuan-tuan lawati di tempat-tempat yang lain, dan mungkin saya tidak keterlaluan saya katakan di sini, mungkin inilah satu tempat, satu wadah, satu perjuangan kami yang begitu orang bilang penuh dengan suka dan duka. Ini simpel saja. Kita bersama-sama di sini sebenarnya cuma satu motif sahaja, okay? Dan dengan satu motif itu saya harap kepada semua yang ada di sini kita santai saja, perbincangan secara santai, dan perjumpaan ini bukan kempen, bukan apa, tapi kita perjumpaan mesra, perjumpaan secara kekeluargaan, okay? Bagi saya. Dan apapun nanti keputusan, apapun nanti pencapaian yang kita capai, bermakna bagi saya bukan menganggap itu bukan rezeki ya. Rezeki ini lain bunyinya. Tapi bermakna Allah bukan memberi kita mandat. Allah belum memberi kita anugerah dan mandat untuk memimpin Dun Lambang ini. Sekiranya keputusan di sebaliknya, tapi mudah-mudahan insya Allah kita mengharap apapun perjuangan kita ini dalam orang bilang dalam suka dan duka, penuh orang bilang penuh ranjau duri, dengan penuh liku-liku orang bilang cebaran daripada awal, seawal mungkin agak sebulan yang lalu sudah. Untuk makluman Datuk Seri, tempat ini asalnya adalah hutan, ya, tempat ini adalah hutan, dan dia baru sahaja dapat dilihat pada masa sekarang ini lebih kurang dalam masa 2 hingga 3 minggu sahaja, Datuk Seri. Ya, sebab kita tinggal rumput pun, kalau tinggal rumput itu umurnya pun baru sekitar 2 hingga 3 minggu mungkin. Sebab itulah yang membuktikan yang tempat ini baru. Okay. Jadi bermakna inilah satu permulaan, satu titik permulaan untuk kami memperjuangkan orang bilang membelah nasib-nasib anak bangsa di daerah Dun Lamag yang kita tengok ke belakang ini. Mungkin saya tidak menuding jari kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu, tapi saya rasa terpanggil mungkin untuk memperbetulkan mana-mana keadaan yang mungkin terlepas pandang ataupun tidak sampai ke kotak pemikiran pemimpin-pemimpin yang ada sebelum ini. Jadi lahirlah mungkin inilah satu saya rasa satu wakil daripada parti baru, parti perpaduan rakyat Sabah, yang mungkin akan orang bilang dapat mengangkat martabat ataupun dapat mengangkat apa saja manifesto nanti yang sebentar lagi akan saya terangkan, walaupun tidak banyak, tapi saya akan terangkan di sini secara ringkas manifesto yang akan saya sampaikan dalam perjuangan saya di Dun Lamag ini. Kita teruskan. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, manifesto yang pertama yaitu menyeimbangkan kehidupan, menyeimbangkan kehidupan di seluruh warga penduduk Lamag ini supaya dapat merasakan kehidupan yang seimbang. Oke, karena pertama yang kita tengok, kalau di daerah ataupun di Dun Lamag ini, kalau kita tengok daripada hulu sampai ke sini, kalau dia kaya tetap kaya, okay? Kalau yang miskin tetap miskin, yang hidup akan hidup, yang mati akan mati. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan, selama 26 tahun saya tengok masih perlu banyak orang bilang pada perbaikan, dan apatah lagi dalam pemerintahan yang baru 26 bulan perlu sangat perbaikan seperti mana yang kita nampak pada masa sekarang ini. Oke, itu manifesto yang pertama. Manifesto yang kedua yaitu saya akan cuba
mewujudkan satu sumber pendapatan ataupun satu sumber pekerjaan para penduduk di Dun Lamak ini, yaitu dengan cara menarik kilang-kilang yang besar ataupun perusahaan yang besar untuk berada di daerah Lamak ini untuk mewujudkan pekerjaan kepada seluruh warga Dun Lamak ini. Dan saya tidak keterlaluan kalau saya cakap seluruh daerah Kinabatangan. Yang kita nampak sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah ada dan tidak ada di daerah Kinabatangan daripada awal pemerintahan kronologi parti politik sehingga sekarang. Jadi ini dapat saya huraikan di sini bahwa kebanyakan penduduk di daerah Kinabatangan, khasnya di daerah Lamak, apabila habis persekolahan tingkatan 5, mana yang mampu, mana yang daripada keluarga mampu dapat meneruskan pengajian ke universiti, mana yang tidak mampu, pengajian dirang terhenti sampai tingkatan 5 sahaja. Oke, jadi di sini kita nampak ada dua situasi. Yang terhenti tingkatan 5, yang melanjutkan pelajaran ke universiti, dia punya efek, dia punya kesan, belum lagi mendapat pekerjaan sudah ditagih PTPTN. Dan apabila balik ke kampung, yang SPM dengan yang lulusan degree tadi menganggur, tidak ada kerja, akhirnya membuat keputusan berhijrah ke Semenanjung, meninggalkan kampung halaman. Ini yang berlaku, ya. Jadi yang ketiga, coba menaik tarafkan. Ya, kita sekarang tengok di Pangkalan nih, siapa orang-orang di Kinabatangan, kita tengok sendiri tempat ini perahu nelayan, dan tempat stesen mana-mana daripada daerah yang menggunakan kenderaan bot, tidak ada satu pun yang dibina untuk kita berlabuh ataupun mengikat kita punya perahu. Kita nampak sendiri kan, daripada dahulu sampai sekarang ini benda tidak ada, dan tidak terfikir untuk diorang macam mana orang bilang memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna-pengguna seperti bot-bot kecil dan perahu-perahu kecil. Jadi ini adalah ketiga. Dan yang keempat, akan berusaha mewujudkan satu pusat pendidikan Islam, ya, pembelajaran Islam di daerah Lamak ini. Ya, karena saya tengok mana-mana sama ada dari muslimah kah, daripada mana-mana cawangan, belum ada satu pun yang secara rasmi dibangunkan oleh pemerintah sebelum ini. Oke, jadi ini adalah di antara 4 manifesto yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selebihnya mungkin ada lagi, tapi mungkin yang mudah dicapai, yang mudah dicapai, dan kita fikir kita sama-sama boleh fikir apa yang saya katakan tadi, sama ada kebenarannya atau tidak. Kita sama-sama berpikir. Bagi saya, Datuk Seri, saya bukan istilah berkempen. Saya cuma berdiri memberi kesedaran kepada seluruh warga Lamak supaya mereka dapat berfikir apa yang saya utarakan, apa yang saya cakap, sama ada secara rekaan, retorik ataupun kenyataan. Dan apabila kita berfikir secara logik, semua benda yang saya cakap itu memang realiti pada masa sekarang, saya mengajak kepada semua penduduk-penduduk di Dun Lamak supaya berfikir, dan cara berfikir itu berhijrah ke satu pemerintahan ataupun satu, orang bilang, satu matlamat seperti mana yang sedang kita perjuangkan pada masa sekarang ini. Jadi bagi saya mungkin itu sahaja serba sedikit gambaran ataupun manifesto yang saya dapat sampaikan di sini untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya sudah sebut daripada segi prasarana, pembangunan ekonomi dan pendidikan. Oke, dan keselesaan para ada 4 manifesto yang sudah terangkan tadi. Oke, apapun mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang berada
di sini kita sama-sama berpikir secara positif dan secara bijaksana. 26 hari bulan ini ada pengundian. Oke, 26 hari bulan ini ada pengundian. Jadi kita kena fikir hala tuju kita 5 tahun daripada sekarang. Satu kali kita memangka bermakna sekiranya kita salah memilih, bermakna orang bilang kamu daratan akan berlaku dengan diri kita, keluarga kita dan masyarakat di daerah Dun Lamag ini. Jadi bagi saya ingin menyatakan di sini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menyokong parti yang saya bawa ini, yaitu Parti Perpaduan Rakyat Sabah pada 26 hari bulan ini. Mudah-mudahan Allah gerakan dan ketukan hati seluruh penduduk-penduduk di Dun Lamag ini. Mudah-mudahan Allah ketukan hati, gerakan hati penduduk-penduduk di Dun Lamag ini untuk memilih kita sehingga kita berdaya dalam pilihan raya kali ini. Okay. Insya Allah. Karena terus terang saya katakan di sini, kita tidak sehebat atau tidak sekuat dengan parti-parti yang lain dari segi sudut ekonomi dan dari segi sudut persiapan, dari segi contohnya dari segi bendera, dari segi baju. Kalau kita tengok parti kita ini seolah-olah tidak wujud, tapi sebenarnya hati kita orang bilang sudah wujud di seluruh pelosok daerah Dun Lamag ini. Oke, jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya berharap sangat supaya tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat mengeluarkan kepada seluruh warga Dun Lamag ini untuk dapat bangkit bersama-sama, memikirkan bersama-sama hala tuju kita pada 5 tahun yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat orang yang dapat dimahami dengan baik. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan, segala kekurangan apa yang saya sampaikan itu adalah kelemahan diri sendiri. Dan akhir sekali, sekiranya inginkan perubahan, sekiranya inginkan kemajuan, undilah Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Undilah calon nomor 3. Oke. Kita lakukan bersama-sama 3 kali ya. Oke, kita lakukan bersama-sama. Satu hati, satu parti. Oke. Satu hati, satu parti. Satu hati, satu parti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh staf kepimpinan Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Terima kasih kepada pasukan keselamatan kita PDRM yang hadir, juga daripada SPR dan seluruh jentera kerajaan yang mungkin saya tidak kenali yang ada di tempat ini. Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran kerjasama. Seterusnya terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sangat bersyukur dan berbangga. Suara Parti Perpaduan Rakyat Sabah ada di Dun Lamag, satu kawasan baru daripada Parlimen Kinabatangan. Sebelum ini, Parti Perpaduan Rakyat Sabah
telah meletakkan calon di Dun Sukau, dan alhamdulillah hari ini mantan calon kita di Sukau ada bersama kita, Tuan Haji Abdul Ghani. Tahniah dan terima kasih. Berikan tepukan. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Saudara sekalian, sebenarnya Pati ini bukan juga lah Pati terlalu baru. Ya, Pati ini telah berjalan selama lebih 18 tahun daripada permulaan pengasasan penubuhan Pati ini. Daripada 11 tahun itu kita berjalan berperingkat demi peringkat, setapak demi setapak. Dan alhamdulillah hari ini Pati ini telah pun berada, ya, dan telah pun berjaya meletakkan calon di seluruh negeri Sabah. Kita ada calon di Sibatik, kita ada calon di Lumadan, kita ada calon di Banggi, kita ada calon di Sandakan. Maksud dan makna dia bahawa Pati ini telah jauh menjelajah dan secara tidak langsung dia sudah sampai ke pengetahuan seluruh rakyat Sabah insya-Allah taala. Ini dia Pati Perpaduan Rakyat Sabah. Saudara sekalian, puan-puan yang saya rahmati, yang saya muliakan, kehadiran PPRS ini bukanlah, ya, sebenarnya untuk menjadi pesaing kepada pati-pati yang ada. Kita tahu sebagai sebuah pati yang baru yang begitu muda, ya, di dalam persada politik di negeri Sabah ini, ya, kita tahu kemampuan dan kita tahu juga keadaan yang kita hadapi, halangan-halangan, cabaran. Namun perlu diingat bahwa, ya, dalam dunia ini tidak ada satupun kerajaan yang kukuh, tidak ada satupun kerajaan yang kekal, tidak ada satupun kerajaan yang boleh berdiri beratus-ratus tahun. Karena yang hanya memiliki kekuasaan dan kerajaan kekal ini Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dialah yang mutlak, yang memiliki kuasa, kerajaan yang tidak akan pernah diruntuhkan ataupun runtuh, manakala kerajaan-kerajaan yang ada ianya bersifat sementara. Betul? Hidup ini diakhiri dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita. Satu. Dan yang kedua, adapun Pati Perpaduan Rakyat Sabah ini, matlamat dan tujuan kita adalah untuk mencungkil dan melahirkan kepimpinan demi kepimpinan. Karena kita akui seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang kekal. Maknanya berlaku peralihan dan pertukaran kepimpinan sama disebabkan umur ataupun penolakan rakyat kepada ketidakamanah ataupun ketidakkesempurnaan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kita tidak menafikan bagaimana kepimpinan yang ada juga menabur bakti dan jasa kepada rakyat. Adapun kita pada hari ini berusaha melahirkan satu kepimpinan baru di atas Pati Perpaduan Rakyat Sabah. Mudah-mudahan kepimpinan ini boleh membawa satu perubahan, satu anjakan kebaikan dan yang bermanfaat kepada rakyat, bukan saja di Dun Lamag, bukan saja di kawasan Parlimen Kinabatangan, tetapi hanya akan berfungsi dan bermanfaat kepada rakyat seluruh negeri Sabah insyaallah taala. Saudara sekalian, saya sering dan selalu menyatakan kepada semua kepimpinan pati, ahli pati, janganlah berkempen memburukkan kepimpinan manapun parti politik, karena kita datang bukan untuk mencari kelemahan dan kesilapan. Yang berlalu telah berlalu, yang berlaku sudah pun berlaku, ia tidak boleh dipatah balik. Apa yang kita perlukan? Kita memerlukan untuk terus berjalan ke hadapan, yang mana terlepas pandang jika pimpinan ini berjaya disokong, diangkat menjadi wakil rakyat di Dun Lamag, maka tanggung jawab dia bukan melihat kiri dan kanan, terus ke hadapan, bawa pembangunan, pembaharuan, bawa rakyat ke depan, bukan melihat ke belakang. Inilah tanggung jawab yang saya mau kita ketengahkan bersama, bukan hanya di Lamag ini, tetapi juga di seluruh negeri Sabah insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan Allah membukakan hati kepada seluruh pengundi negeri Sabah mengundi 24 calon
Parti Perpaduan Rakyat Sabah untuk diangkat menjadi kepimpinan. Dengan itu 24 calon ini bekal menjadi wakil yang berhormat, yang berusaha dan duduk di Dewan Rakyat, boleh mengetengahkan permasalahan rakyat dan dibawa supaya diangkat permasalahan ini, supaya boleh dilaksanakan berperingkat-peringkat untuk menyempurnakan misi matlamat perjuangan ini untuk rakyat, insyaallah ta'ala. Kita tahu, kita sadar bahwa masalah hari ini yang berlaku terlalu banyak. Jika kita jadikannya sebagai manifesto kita, nah memanjang itu manifesto sampai ke jalan. Banyak masalah, tetapi apa yang lebih penting kepada kita? Ya, sebab itu saya katakan kita mau adanya plan-plan perancangan bermula daripada DUN dan sehingga kepada Parlimen dan insyaallah mudah-mudahan kepada peringkat seluruh negeri Sabah. Saudara sekalian, perlu diingat sekali lagi, parti ini ya bukan hanya matlamatnya untuk bertanding di Lamag, di beberapa DUN, tetapi kita mengurak langkah daripada hari ini, daripada yang sudah dan hari ini dan seterusnya. Dan jika kita diberi mandat dan kepercayaan, insyaallah kita mau bersama dalam membentuk kerajaan ini untuk kita bersama mengangkat suara rakyat ke Dewan Rakyat, insyaallah ta'ala. Bahkan jika ini berjaya, kita punya misi yang lebih besar ke depan lagi. Jika rakyat menyokong, jika rakyat Sabah menyokong kita, jika rakyat Sabah mendukung kepimpinan kita, bukan hanya menjadi kerajaan, bahkan jika boleh kita mau mewujudkan satu kerajaan yang kita namakan Kerajaan Perpaduan Rakyat Sabah, insyaallah ta'ala. Oleh itu, saya katakan ini bukan misi yang pendek. Ini bukan matlamat yang hanya di hujung mata. Kita punya matlamat yang jauh untuk mengangkat parti ini menjadi sebuah kerajaan, insyaallah. Bahkan dari para situ kita akan mencungkil dan mencungkil, melahirkan kepimpinan demi kepimpinan yang baik untuk rakyat di seluruh negeri Sabah. Saudara sekalian, saya tidak membawa menyatakan apapun manifesto pada hari ini, karena manifesto saya adalah rakyat. Manifesto kita adalah rakyat. Apa saja yang menjadi keluh kesah yang diperlukan rakyat yang semestinya menjadi hak rakyat, inilah yang kita akan perjuangkan. Namun saya memberitahu kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, janganlah kita dihukum dengan begitu cepat. Jika kita berjaya dalam kerajaan, berjaya dalam membentuk kerajaan bersama, nanti kita akan buat berperingkat-peringkat, paham ya? Bukan menang besok terus buat, no. Atau menang 100 hari boleh siap. Itu satu janji yang tidak betul. Ya, ya, bukan senang. Nah, namun mari kita lakukan kerja ini secara bersama-sama, karena saya katakan dan saya yakin kerja yang berat boleh kita angkat jika kita bekerja sama. Kerja yang susah akan menjadi mudah bila kita boleh sehati sejiwa dalam satu parti, betul? Bekerja dalam satu pasukan, betul? Bekerja dalam satu hati, dalam satu pasukan demi rakyat dan tanah tumpah darah kita, insyaallah ta'ala. Banyak masalah yang sebenarnya kita, terutamanya di rakyat, peluang pekerjaan untuk anak-anak kita. Ini persoalan yang paling pokok sebenarnya. Persoalan yang paling pokok adalah berkenaan dengan kerja. Ya. Pendidikan, alhamdulillah. Walaupun ada perkara-perkara yang mesti kita angkat lagi, perbaiki lagi. Tetapi ramai daripada anak-anak kita lepasan graduate yang lain, tiada pekerjaan di Sabah. Nah, ini yang kita kena pikirkan. Kepimpinan bukan hanya melihat kepada pembangunan demi bangunan, tetapi peluang pekerjaan ini harus dilihat. Karena istilah perut, jika perut lapar, maka macam-macam boleh berlaku, betul? Ini dia. Ya. Jadi kepimpinan PPRS di Lamag, bahkan kepimpinan PPRS di seluruh negeri Sabah ini kena sama-sama memikirkan, insyaallah ta'ala. Tuan-tuan sekalian, parti ini bertanding 24 kawasan. Sudah barang tentu ianya tidak boleh membentuk kerajaan secara persendirian, betul? Betul? Logik kita ada 73.
ya yang kita tandingi 24. Maka apa yang perlu kita buat? Pastikan parti PPRS ini menang, maka kita boleh menjadi ya salah satu suara terbesar dalam pembentukan kerajaan Sabah insyaallah selepas 26 hari bulan. Boleh. Jadi bermula daripada Lamak ini, kita berjanji kepada semua rakyat di Lamak ini, sokonglah calon Lamak kita bagi Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Boleh? Boleh. Saudara sekalian, mari kita turun. Mari kita turun ke kampung-kampung. Mari kita turun sampaikan kepada saudara mara kita. Kita minta kepada mereka, bantulah parti ini, sokonglah calon kita, ya, supaya beliau boleh bersuara bagi pihak rakyat di Lamak ini di dalam Dewan Rakyat insyaallah. Ya. Biarkanlah Datuk Bong di Parlimen. Kita perlu juga Datuk Bong di Parlimen. Jadi kekalkanlah di Parlimen. Don Lamak bagi kita. Macam. Boleh? Ya. Jangan ingat ya, Datuk Bong punya jasa yang besar. Saya suka dia berani Dewan. Apa dia kata Antun? Kau yang ngajar kami. Kan? Tapi mana dia sekarang? Kalau boleh, kita minta kepada semua pengundi bantu calon kita, bagi calon kita, sokong calon kita, undi calon kita pada 26 hari bulan insyaallah. Boleh? Boleh? Boleh kerja? Bukan susah pun. Jalan-jalan. Ya, saya yakin semua yang ada di sini bukan duduk berkurung di rumah, betul? Keluar juga. Ya, jadi dalam berkeluar tuh cakap-cakaplah, cerita-ceritalah, bawa itu pamphlet bagi apa semua, ya. Baik. Jangan takut. Orang kata ini parti sebagai macam-macam. Saya sebelum ini macam orang cakap parti ini tidak ada, ini tidak, macam-macam lah. Tidak boleh naik, tidak boleh. Alhamdulillah hari ini kita buktikan bagaimana parti ini boleh berada di 24 kawasan di seluruh Sabah. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita jauh lagi perjalanan, ya. Boleh. Saudara sekalian, sekali lagi saya berharap bantulah calon kita, bantulah parti kita, bekerjalah seikhlas hati, ya. Insyaallah beliau ini, saudara ini seorang yang baik, seorang yang mempunyai pemikiran jauh, berpandangan jauh, dan punya pengalaman yang luas dalam pentadbiran, dalam merangkah pembangunan insyaallah, dan beliau punya latar belakang yang begitu bagus. Oleh demikian saya sangat berharap, saya menyeru dan berharap, marilah kita sama-sama mendukung calon Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Jangan takut pada parti-parti yang lain, ya. Jangan takut pada calon-calon parti yang lain, ya. Tidak salah. Dan saya nasihatkan kepada semua jentera, ya, di Lamak ini, temui saya siapa. Wa imah dia calon warisan kah, calon BN kah, calon apa nih, jentera-jentera warisan kah, jentera BN UMNO kah, jentera PCS kah, apa lagi. Temui saya, tidak salah bercerita, kita tukar-tukar pandangan. Hak memilih di tangan individu itu sendiri masing-masing, ya. Betul. Ya. Kena setiap kita ada satu pangkah. Ya, saya tidak boleh curi pangkah aja. Dia punya, saya punya, saya punya. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita tidak sihilo, orang tidak tahu kita, betul. Ya, pasal kita tidak cakap maka orang tidak tahu kita minta tolong. Tapi sekurang-kurang kalau kita ada budi bahasa, ya. Budi bahasa itu penting, ya. Tuhan, bantulah kami, ibu, bapak, pakcik, makcik, adik-adik sekalian, bantulah calon kami, tolonglah, menangkanlah calon kami, ya, berilah peluang calon kami, Parti Perpaduan Sabah. Kalau dia tidak buat yang baik, dia tidak bekerja untuk kita kasih satu penggal, lepas itu kita halau dia. Senang, bukan susah, betul. Nah, tapi kalau dia buat yang baik dan terbaik, kita terus doakan dia dan kita sama-sama bekerja dan bantu dia. Karena kepimpinan itu akan menjadi mulia sekira masyarakat dia juga baik dan mulia. Kepimpinan akan menjadi baik kalau kita terus menegur dan mendoakan kepimpinan itu. Tapi kalau kita tidak mau tegur, maka kepimpinan juga akan rusak. Demikian juga kepimpinan, ya. Jadi kita ibarat aur dan tebing, tidak boleh terpisah. Antara pemimpin dan rakyat ibarat aur dan tebing. Ya, pemimpin perlu menaikkan rakyat dan pemimpin juga perlu didukung oleh rakyat, dan begitulah sebaliknya. Jadi kita saling tolong menolong di satu sama lain, ya. Boleh, ya? Oleh itu sekali lagi daripada saya sekalian penduduk, ibu-ibu, bapak-bapak, pengundi, sampaikan salam saya kepada seluruh warga di sini, siapa sajalah yang
Tuan-tuan jumpa, cakap ya Presiden PPRS kirim salam, dia minta supaya sokong calon kita. Boleh? Itu saja. Assalamualaikum. Kami daripada PPRS, Presiden kami kirim salam. Ya, dia kata undilah calon Pati Perpaduan di Lamak. Itu saja. Tidak perlu modal pun, tidak boleh marah-marah pun. Ya kan? Betul? Boleh? Jumpalah siapapun. Boleh? 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 Tak dengar. Boleh? Baru semangat. Baik. Satu hati. Satu hati. Satu hati. Satu hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.